Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haqiqatu tahiyyatul Islam ala wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk meneruskan ibadah puasa pada tahun ini. Sama-sama juga kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi memberikan kita kurniaan melimpah ruah untuk kita terus bernafas di atas muka bumi ini dan terus meminta pengampunan daripadanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah topik pada hari ini ialah berkenaan dengan apa yang saya telah bicarakan tadi, iaitu tentang pengampunan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, izinkan saya untuk kita mengimbau kembali ataupun recap balik apakah kuliah ataupun apakah topik pada kuliah minggu lepas yang telah saya kupaskan dan telah kongsikan bersama. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian masih ingat lagi minggu lepas saya telah mengupas tentang definisi pengampunan itu sendiri melalui konteks Ramadan, iaitu kita membuat penekanan, iaitu kita memahami lagi apa makna Ramadan tersebut, dan kita cuba untuk mengaitkan Ramadan dan juga pengampunan yang kita nak tengok apakah link ataupun apakah pertalian antara dua ibadah ini, ataupun dua amalan ini, iaitu apabila kita berpuasa dan juga apabila kita meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mampu ingat kembali, kita telah menekankan tentang betapa pentingnya kita untuk meninggikan ataupun meningkatkan prestasi kita di bulan Ramadan dengan beribadah. Kerana apa? Saya ingat lagi waktu minggu lepas saya ada mengatakan bahawa ini adalah peluang di mana jewels ataupun pearls, ataupun orang kata tu peluang-peluang keemasan yang boleh kita kutip dan kita manfaatkan supaya secara tidak langsung bukan sahaja kita meningkatkan amalan kita di bulan Ramadan, tetapi juga kita meningkatkan tahap pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, insya-Allah apa yang akan disampaikan dan dirungkaikan insya-Allah pada minggu ini ialah antara apakah practicality ataupun apakah panduan ataupun apakah doa yang simple yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini supaya kita dapat terus membersihkan hati kita untuk mendapat keredaan dan pengampunan daripada Allah, dan tetapi dalam minggu ini juga kita akan mengenali tentang, saya percaya last week saya dah bicarakan tentang pengampunan, tentang perkataannya dalam bahasa Arab dan sebagainya. Tapi minggu ini kita akan mengukakan tentang apakah sekata seerti yang boleh kita dapati di dalam Al-Quran, kerana di bulan Ramadan ini ialah di mana antara masanya untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan perbanyakkan bacaan, dengan perbanyakkan untuk merenungkan kembali apakah yang disebut dalam Al-Quran itu sendiri, supaya ia menjadi tadabbur ataupun menjadi peringatan ataupun menjadi pedoman untuk kita memahami, supaya kita dapat dekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi dalam destinasi kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, maka kita harus memahami apa yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran itu sendiri, dari segi bahasanya, dari segi jumlahnya, dari segi apa dan sebagainya. Tetapi dalam memahami Al-Quran itu sendiri, dia mempunyai ataupun merangkumi dalam masa yang sangat panjang. Jadi oleh itu
Ya, saya memesyurkan supaya kita ambil satu spesifik perkataan iaitu yang kita boleh dapati ataupun berkait rapat dengan topik kita pada hari ini, iaitu apa? Iaitu Al-Ghafur. Ghafur ini bermakna apa? Pengampun. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Jadi tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah, jikalau kita translate, kita akan go through dalam segi dalam kuliah suku pada hari ini, kita akan go through makna pengampunan itu sendiri, definisi, dan kemudian kita akan tengok macam saya katakan tadi, apakah praktikal ataupun apakah doa yang boleh kita amalkan sewaktu dalam bulan Ramadan. InsyaAllah satu je doa yang saya akan kongsikan, tetapi kita memahami makna tersebut kemudian kita praktikkan dalam ibadah kita. Boleh? Baik, InsyaAllah. Makna Al-Ghafur, ya. Al-Ghafur itu adalah maknanya Maha Memaafkan, ya. Iaitu nama itu muncul dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, iaitu melebihi 70 kali. Ya. Ada juga perkataan Ghafur ini ialah dia daripada perkataan Ghafara. Ghafara itu adalah rudun ataupun perkataan asal. Ya. Jadi kalau kita tengok perkataan seperti istighfar, ini adalah daripada perkataan Ghafara, ataupun Ghafara, ampunlah. Tapi kalau kita letak di istighfar, meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi itu dia Ghafur. Okey, Ghafur juga apabila kita untuk memahami Ghafur juga ada lagi lain perkataan yang kita boleh dapati di dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab itu sendiri, iaitu Ghafir dan juga Ghaffar. Okey, Ghaffar pengampunan, Ghafir iaitu yang memberi yang memberi pengampunan. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itulah maknanya, ya, dalam maknanya kalau kita lihat dalam Quran ada Ghafur Rahim dan sebagainya, ya. Jadi itu tentang Ghafur. Disebutkan lebih dari 70 kali. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mengingatkan kita bahawa Allah itu sentiasa Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, jadi kalau dekat situ kita dapat lihat itulah ya makna yang tersirat, ya, makna yang tersirat yang dapat kita memahami daripada situ. Sebentar ya. Ya, baik, itulah dia tentang perkataan Ghaffar itu sendiri. Okey. Baik. Baik, jadi itu tentang Ghafara. Jadi kalau kita dapat mengingat kembali, ya, apakah perkataan yang kita boleh dapat daripada hadis yang berkait rapat dengan perkataan Ghafara itu sendiri. Tadi saya ingin kita recap balik last week, iaitu kita bercakap ataupun berbicara tentang hadis yang dimana yang disebut seperti berikut: man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mendirikan atau berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka dosanya telah diampuni. Ini hadis sahih, ya, oleh Bukhari dan Muslim. Kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi setiap manusia yang saya percaya mereka sentiasa akan mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti saya kata, dalam Al-Quran telah menyebut banyak kali tentang pengampunan. Ini bermaksud bahawa Allah itu sentiasa memberikan pengampunan, tidak kira siapa orangnya, tidak kira siapa yang meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam keadaan kita yang sangat berlumuran dengan dosa, banyak sangat dosa yang telah kita lakukan, tetapi Allah itu memberikan kemaafan kepada sesiapa sahaja. Ya, itu yang pertama lah. Okey, Al-Ghafur dan lebih daripada 70 kali Allah itu Maha Pengampun. Kedua ialah Al-Afu, iaitu perkataan ini seerti
seerti dengan perkataan perkataan Al-Ghafur. Macam misalnya kata saya contoh saya berikan perkataan seerti apa perkataan seerti yang kita dia seerti ni bermaksud dia dua perkataan yang berbeza, dua perkataan berbeza secara tulisan tetapi mempunyai makna yang sama, iaitu al-af, itu maha mengampuni. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut al-afu ni ataupun maha mengampuni ni sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Jadi secara harfiah ataupun secara lughah ataupun secara lughah itu sendiri, kita boleh mendapati bahawa al-afu ini maknanya melepaskan. Daripada kita kalau kita ingat minggu lepas kita dah membincangkan tentang pengampunan. Apakah makna pengampunan? Iaitu bila kita melepaskan diri kita daripada satu tuntutan. Betul? Kita minta pengampunan supaya kita dihukum, contohnya disaman dan sebagainya. Disaman dan sebagainya. Kemudian kita tulis surat appeal dan sebagainya, kita meminta pengampunan daripada pihak kerajaan dan sebagainya, supaya dapat melonggarkan kita punya saman dan sebagainya. Itu pengampunan. Maksudnya dia di konteks itu dia meminta kita untuk melepaskan kita daripada tuntutan untuk melakukan sesuatu ataupun akibatnya hadapi akibatnya. So itu dia. Baik, so apabila kita bicarakan tentang melepaskan tuntutan, ia mempunyai kata seerti yang lain, iaitu al-afu. Al-afu itu bukan saja melepaskan tetapi untuk menyembuhkan, memulihkan dan membebaskan. So memulihkan itu maksudnya dia memulihkan kita daripada dosa yang kita lakukan. Dosa itu ibarat satu perkara yang hurtful, maksudnya satu perkara yang dapat melukakan contohnya. Jadi dia dapat memulihkan kita supaya menjadi sihat, supaya kita kosong-kosong tidak ada berlumuran dengan dosa lagi. Jadi al-afu itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 5 kali. Kemudian ditambah pula satu lagi perkataan, iaitu taubat. Taubat atau taubah. Taubah ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak sekitar 11 kali di dalam Al-Quran. Maksudnya di sini ialah tawab, ialah penerima taubat. Tawab memberi arti sering kembali dan berarti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lagi selalu menerima taubatan ataupun taubat hamba-Nya. Tuhan dan Puan rahmati Allah. Apabila disebut taubat ini dalam Al-Quran, berarti Allah itu tidak ada spesifik ayat bahawa kaum ini saja beliau menerima taubat ataupun ini saja apa tu orang kata atribut ataupun spesifikasi ataupun karakter untuk Allah menerima taubat seseorang itu. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala itu menerima taubatnya daripada semua orang, tidak kira kita apa bangsa ataupun apa dosa yang kita telah buat. Kita minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang untuk determine bahawa seseorang itu mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bukan daripada seorang manusia, tetapi daripada diri kita sendiri, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita minta pengampunan daripada Allah, bukan manusia lain yang menetapkan Allah dah maafkan dan sebagainya. Bukan, itu bukan konsepnya. Bila kita minta cara ataupun kita minta bantuan daripada asatizah ataupun ustaz contohnya ataupun daripada sesiapa saja untuk mengajar kita cara untuk meminta pengampunan daripada Allah, mereka hanya boleh mengajarkan cara hasil panduan daripada Rasulullah SAW dan Al-Quran. Maksudnya mereka tidak mereka-reka ataupun tidak orang kata tu tidak dapat daripada out of blue maksudnya mereka mengajar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga para ulama. Mereka mengajarkan kepada kita supaya ini menjadi panduan guideline untuk kita meminta pengampunan daripada Allah. Tatkala kita minta pengampunan daripada Allah, macam saya katakan tadi, hanya Allah saja yang dapat memberikan keampunan itu kepada hamba-Nya. Bila kita minta, kita gunakan cara tersebut, Allah yang akan tentukan, bukan manusia yang tentukan kemaafan itu.
Baik, jadi itu tentang tawab. Baik, seterusnya ialah kita nak membicarakan tentang tadi tawab ya, itu taubat. Yang seterusnya kita akan membicarakan tentang Al-Halim. Iaitu Al-Halim ini mempunyai makna yang rapat dengan pengampunan, iaitu bermaha belas kasih. Namun ini disebut ataupun Halim ini disebut 15 kali dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ia berarti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak cepat menghakimi. Dia menghakimi dan dia memberi waktu. Dia memberi waktu. Dia tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghakimi dan dia memberi waktu dan dia menunggu dan sabar untuk melihat hamba-Nya kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak cepat menghakimi kerana apa? Dia membelas kasihan. Dia berbelas kasih. Maksudnya dia memberikan kasih sayang kepada setiap hamba-Nya. Ya, kita rasa macam manusia lebih cepat menghakimi orang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kita nampak seseorang itu melakukan kesalahan dan sebagainya, kita cakap, oh ini confirm berdosa, oh ini confirm masuk neraka, oh ini selalu buat dosa dan dia confirm akan kena neraka jahanam dan sebagainya. Tapi tidak, ya tidak. Kalau kita lihat daripada Al-Halim itu, even though dalam keadaan kita berumuran dengan dosa dan melakukan banyak kesalahan dan banyak dosa, ya tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membalas atau membelas kasihan. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat kasihan yang sangat tinggi kepada manusia. Ya, yang sangat tinggi kepada manusia. Jadi kita ingat pada diri kita. Dan kita ingatkan diri kita bahawa bagaimana diri kita ini cepat sangat menghakimi orang lain, cepat sangat untuk tidak berkasih sayang dan kasihan kepada orang lain. Bagaimana keadaan kita ini untuk kita meminta pengampunan daripada Allah, kan? Bagaimana juga kita hendak kita ini cepat marah dan sebagainya, kan? Kadang-kadang sifat dendam itu banyak dan tinggi dan sebagainya. Tetapi ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan setiap hamba-Nya, belas kasihan, belas kasihan dengan hamba-Nya. Bagaimana pula dengan kita? Ya, baik, itu dia. Kemudian perkataan yang berkait dapat dengan Ghafur ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Iaitu disebut Ar-Rahman disebutkan sebanyak 57 kali dan Ar-Rahim disebutkan sebanyak 115 kali. Ar-Rahman ini menunjukkan bahawa Rahman itu sangat melimpah luas, sangat melimpah luas, dan Ar-Rahim itu menunjukkan bahawa inilah sifat Allah itu cinta dan kasih sayang dan belas kasihan. Allah itu sangat-sangat memberikan Rahman dan Rahim, sangat memberikan kasih sayang, berkasih sayang. Jadi kita hidup di dunia ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dalam kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa minta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga harus menjaga hablum minan nas, iaitu menjaga pertalian kita bersama sesama manusia. Dalam kita menjaga pertalian kita sesama manusia, dalam kita menjaga pertalian kita sesama manusia, iaitu kita sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain. Jadi kita janganlah dendam lama-lama. Kita tahu kita ada sifat marah dan kita salurkan. Kita marah dengan betul. Maksudnya marah itu bukan dengan maki-maki, macam-macam lah. Kita marah, kita limpah dan sebagainya. Kita channelkan, kita salurkan kemarahan kita dengan betul untuk kita mendapatkan kepastian. Untuk kita jangan kita buat keputusan dalam keadaan kita marah. So itu dia. Bila kita marah, kita reda. Kita salurkan kemarahan kita dengan meminta pengampunan daripada Allah, istighfar. Dalam kita marah, dalam kita keadaan marah, kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Antara yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, ia beristighfar dengan solat, berzikir dan sebagainya. Itu adalah saluran yang betul. Ataupun kerana apa? Kerana secara psikologi ni dia membetulkan ataupun orang kata tu memperbetulkan rangka pemikiran kita saat waktu itu supaya kita tidak ingat kepada perkara itu. Kita dalam keadaan susah, kita marah, kita meminta pertolongan daripada Allah. Barulah bila kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Kan? So itu dia. Bila kita bermarah, kita marah, relax, tarik nafas, minta pengampunan daripada Allah. Kemudian insya-Allah dalam keadaan kita reda, baru kita boleh buat keputusan dan kita memberikan kemaafan kepada orang yang telah melakukan kesilapan kepada kita.
Ya, jadi itu dia tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, 4 kuarter seperti yang saya telah kongsikan. Dan akhir sekali, seperti yang telah saya janjikan ataupun bukan janjikan seperti yang saya telah katakan tadi apakah praktikal yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan ini? Doa untuk kita minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk minta 4 perkara. Dan sewaktu bulan Ramadan ini tibalah, iaitu kita bertasyahud kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita bertasyahud kepada Allah kerana apa? Ia memperbetulkan balik akidah kita kepada Allah. Ia memperbetulkan balik kepada kenapa kita harus bersujud, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Allah itu adalah Tuhan kita, betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan juga di bulan Ramadan ini kita telah dianjurkan untuk sentiasa minta pengampunan daripada Allah, iaitu beristighfar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sentiasa beristighfar, astagfirullah. Jadi kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Jadi kita juga harus minta apa? Kita harus minta jannah, iaitu kita minta apa? Syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada kita tahu kan, kita sentiasa sebagai sifat manusia itu, mereka sentiasa inginkan kebaikan dan mereka sentiasa inginkan kesenangan, dan itu yang kita boleh dapat dalam jannah ataupun di dalam syurga. Di dalam syurga. Nas'alukal jannah. Jadi kita minta jannah, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditempatkan kita bila kita meninggal nanti, ataupun kita berada di akhirat nanti, kita ditempatkan di syurga. Wa na'udzubika minan nar. Dan keempat ialah supaya kita dijauhkan daripada apa? Daripada api neraka. Supaya kita sentiasa dijauhkan daripada api neraka. Kita tak nak pergi ke api neraka, kerana itu adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang berdosa, dan kita tidak mahu menjadi orang-orang yang berdosa, betul? Jadi di dunia ini kita sentiasa ingin melakukan perkara yang baik, supaya kita ditempatkan di dalam syurga. Jadi kalau kita compilekan tadi, telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita lakukan, kita minta 4 perkara ini, iaitu kita bertasyahud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita bertasyahud, kemudian kita minta pengampunan daripada Allah, kemudian kita astagfirullah tadi, kita minta jannah, dan juga na'udzubika minan nar. Baik, itu yang kita boleh praktikkan di dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat kepada semua yang minggu ini kita mendalami perkataan ghafur itu, memahami apakah maksud ghafur itu, apakah maksud di sebalik atau perkataan lain yang mempunyai maksud yang sama seperti daripada perkataan ghafur itu. Dan kemudian kita membaca yang tadilah saya ajar tadi. InsyaAllah semoga ia menjadi pedoman ataupun menjadi guideline untuk kita membersihkan hati kita di bulan Ramadan ini. Sampai di sini saja insyaAllah topik kita tentang ghafur atau pengampunan di bulan Ramadan ini. InsyaAllah kita jumpa di minggu depan untuk kita mengungkapkan lebih banyak tentang pengampunan daripada saya, dan minggu depan adalah kuliah subuh yang terakhir buat saya lah. Jadi saya sampai di sini saja. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.